pagi. Apa khabar semuanya? Selamat menonton Iris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Dan saya Yana Samsudin bersama dengan Zura hari ini. Ya, dan kami saya Azura Mokhtar. Kita rasa seronok ni kan. Kita bila masuk-masuk dengan muzik tu rasa macam wah meriahnya. Betul. Jadi kita pun nak mengambil kesempatan ni Yana untuk mengucapkan selamat Hari Natal kepada mereka yang meraihkannya. Tak kisahlah siapa pun kita sama-sama kan meraihkan hari sambutan Hari Natal hari ini. Saya pun sambut juga. Betul. Sebab Kita melawat kan kita nenek punya saya Kristian. Okay. So memang makcik saya apa semua dalam tadi diorang telefon semua memang seronok. Itulah uniknya Malaysia. Betul. Kita menyambut segala-gala perayaan. Banyak perayaan yang kita raikan kan. Itu yang dikatakan perpaduan sesama kita kan. Walaupun berlain-lain agama, kaum dan sebagainya, tapi kita tetap meraikannya bersama-sama. Okey Ana, kita ni hari ni dah 25 Disember 2022 dan berbaki lebih kurang 6 hari sahaja lagi. Betul. Sebelum kita menempuh ke alam yang baru, ke tahun baru 2023. Jadi bila sebut saja tentang tahun baru tahun 2023 ni, pastinya antara kita ni dah mula orang kata bercakap mengenai macam azam tahun lepas dah tercapai ke? Macam mana dengan azam kita? Ataupun mungkin juga ada antara kita yang masih lagi di awang-awangan. Azam tu entah ke mana-mana, dia dah macam tak tercapai lah orang kata kan. Jadi jangan putus asa. Masih ada baki lebih kurang 6 hari ni. Cepat-cepat orang kata keep it up untuk mencapai azam anda pada tahun ini. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti sorotan dalam minggu ni, ya berlaku tragedi yang tak diingini seperti kejadian di Patang Kali kan. Alhamdulillah semalam sudah pun lengkap segala-galanya, dah selesai urusan pasukan SARS kita dan dapat juga menjumpai mangsa yang terakhir Dan kami semua di Iris Wanita ingin mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa yang di Patang Kali, dan juga nak ucapkan tahniah juga dan terima kasih kepada ahli pasukan SARS yang telah bertungkus lumus selama ni untuk menolong, membantu dan mencari mangsa-mangsa di lokasi. Dan sebenarnya sekarang ni ada juga di kawasan-kawasan yang sedang dilanda musibah di beberapa negeri, dinaiki air kan. Jadi kita nak ingatkanlah sesama wanita, jangan stres. Kita tahu ini adalah urusan apa kita nak buat lepas ni, mencuci, menjaga keselamatan anak-anak, menjaga keselamatan keluarga dan menyiapkan kembali, nak bangkit semula tu. Betul. Memang bukan satu perkara yang mudah, tapi janganlah kita berputus asa kan. Kalau kita rasa macam kita down sekarang ni, ini adalah masa untuk kita bangkit semula kan Yana. Tapi kan sekarang ni para penonton, kalau siapa yang baru tertukar ni mungkin sebab tadi pagi hari cuti. Hari cuti betul. 25 memandangkan hari bulan ini merupakan cuti perayaan. Jadi mungkin ada yang tengah sibuk ataupun pagi-pagi menguruskan keluarga, uruskan anak-anak. Tak sempat buka-buka aje dah ada muka kita berdua. Tapi tak apa, kita ada ulangan. Ulangan kita pada petang ini pukul 4 petang di Best TV, dan malam kita ada di TV1. Jangan pergi mana-mana. Stay je dekat TV1 sebab ada sampai tengah malam. Betul. Kan? Sebenarnya hari ini kita tak berdua kan. Nak menyambut tahun baru 2023 ni, kita nak berbicara lah tentang azam kita, apa yang kita nak lakukan, dan masih belum terlambat untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Jadi kita pun tak nak orang kata buang masa lagi. Kita nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Dua wanita yang cukup hebat. Kalau sebut je sebenarnya kita tak payah nak perkenalkan pun. Tengok rupa je dah tahu dah siapa tetamu kita hari ini kan. Okay, silakan Yana. Okey, so kita ada di tetamu kita sekarang. Kita dah ada pun dekat studio kita. Kita ada yang sebelah saya, sebelah kiri, memang tema Christmas ni. Kalau sebelum ni saya panggil dia doktor. Sebelum ni saya jumpa dia, saya panggil Sowinci. Tapi sekarang dia patut dia doktor. Saya jumpa pagi tadi, saya dah dapat tahu nama dia Profesor Madya. Pangkat dia Profesor Madya Dr. Sowinci selaku pensyarah, dan juga masih lagi student. Masih lagi student kat Sepanyol. Sepanyol awak tak berhenti-henti tu. Orang cakap menuntut ilmu ni
tak ada hentinya. Tak ada henti, tak ada batas sebenarnya. Okey. Lebih kita menimba, lebih lagi kita tak tahu sebenarnya. Selamat datang ke Terima studio kasih. kita. Dan sebelahnya yang ni manis. Kalau dia tak manis, tak mungkin lah sebab dia penaung. Kira penaung ni. Kita Presiden Kelab Wanita Ikon Malaysia. Bukan Siapa lagi? calang-calang dan juga seorang usahawan. Betul. Itulah dia, kita perkenalkan figura kita iaitu Datuk Normaziah Sheikh Muhammad. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk sudi luang masa bersama kami di Iris Wanita hari ini. Terima kasih. Sihat Kami sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebagai permulaan ni kita nak mulakan dengan Dr. Suwinsi. Boleh. Mungkin doktor boleh berkongsi bersama kami. Ya. Apa perkembangan terbaru doktor? Perkembangan baru sebab sebenarnya saya tahun ini baru balik daripada Sepanyol dan sekarang memang saya bukan saja jadi associate professor di mana saya juga menjadi producer untuk kita akan lancarkan satu dewan baru untuk Agung. Wow. Jadi saya dilantik untuk menjadi producer konsert sebab itu yang kepakaran saya. Tapi juga lepas COVID semua ini saya berharap tahun depan juga saya akan balik ke Taiwan dan China sebab saya menyanyi kat situ juga. Tapi saya tak akan let go Malaysia. So sekarang saya memang mendidik generasi baru. So push them up semua benda dan anak-anak semua yang kecil-kecil semua ini juga B40. Jadi saya bertugas kat UiTM sekarang. Di UiTM dalam Faculty Music. Fakulti Muzik. Ya. Menjadi pensyarah. Betul lah. Dia Mencabarkan sebenarnya diri kan? mencabarkan diri Lepas dia betul mencabarkan sebenarnya. diri mendirikan rumah tangga. Saya tunggu. Dia asyik doakan saja. Tadi dia tanya kan, berapa anak? Saya cakap tak ada. Kahwin dah? Belum lagi. Geram je pun dia sama je dari dulu. Itulah Datuk. Datuk macam mana Datuk? Apa khabar Datuk? Datuk beberapa bulan lepas baru saja membuat menganjurkan Yes. ikon anugerah Wanita Ikon Malaysia. So macam mana tu Datuk? Okey, sejarahnya anugerah Wanita Ikon ni saya adalah wanita ikon yang dinobatkan pada tahun 2007 merupakan wanita ikon pertama Malaysia. So masa tu utusan dan Kementerian Wanita yang menganjurkan, jadi saya dinobatkan dan selepas beberapa tahun 2015 saya disyorkan untuk membuka satu NGO dinamakan Kelab Wanita Ikon Malaysia. So masa saya buka Kelab Wanita Ikon Malaysia tu, jadi saya terpanggil untuk membuat lagi anugerah wanita ikon. Jadi dengan gabungan dengan Kementerian Wanita kali ini dengan Kelab Wanita Ikon, kita anjurkan Kelab Wanita Ikon Malaysia, anugerah wanita ikon Malaysia. Tapi kali ni pendekatan dia lain sikit because masa dulu saya seorang je wanita ikon, jadi saya kena turun seluruh Malaysia. Jadi kali ni saya buat setiap negeri ada wanita ikon. Pandai. Strategi. Ya, Bukan cawangan. Sebab tugas kita memperkasakan wanita ni memang sangat kata orang Tugas yang berat, bukan peranan yang kecil. Jadi kita nak mengokeykan wanita yang lain. Faham. Jadi nak kena turun padang tu sampai ke akar umbi tu memang sangat susah kalau kita tak ada geng kata orang. So saya create a gang, a community so that kita sama-sama turun padang. Jadi itulah dia pendekatan untuk tahun depan. Lepas ni kita cerita. Belum masuk tahun 2020 dah Macam-macam dah rancangan. macam-macam dah. Itu yang penting sebenarnya kan. Betul. Okey, doktor sendiri menyebut tentang tahun 2022 ni, adakah doktor dah berpuas hati dengan segala pencapaian yang doktor kecapi? Belum lagi. Pasti belum. Sebab beberapa tahun ini saya rasa 2 tahun ini semua benda COVID menjejaskan semua perkembangan kita kan. Betul. Aku rasa 2023 ini akan menjadi tahun yang kita cakap starting untuk fasa yang baru. Tetapi kita tak boleh elakkan bahawa tahun yang akan datang dia mungkin ada rintangan yang kita tak pernah lalui, tapi jadikan rintangan itu sebagai satu cabaran. Jangan jadikan ia sebagai sesuatu sekatan. So banyak benda saya rasa tahun ini belum cukup lagi. Bagi saya cukup rasa je. Cukup rasa je. Okey, Belum jadi lagi. apa perancangan doktor untuk tahun hadapan? Tahun hadapan yang pertama kali kena membangunkan negara kita dulu dan juga ekonomi tempatan, di mana saya juga mensyorkan agar lebih banyak anak Malaysia mencecak kaki di pesada dunia. Sebenarnya sekarang
banyak yang kita nak pergi global kan, sebab sekarang digital semua benda. Betul. Jika kita pergi global semua, kita boleh memasarkan sebenarnya anak-anak Malaysia kita ke pesada dunia. So untuk 2023, 2024, satu demi satu, sebab banyak negara yang plan 2025 nak semua globalization. So banyak sekarang kat dalam government pun semua kita nak pergi ke global, tapi untuk tahun yang depan ini yang paling penting kita kena bersatu dulu. Bersatu yang untuk penting. memulihkan pasaran ekonomi kat Malaysia dulu. Jadi satu tapak demi satu tapak, jangan kita cakap don't rush first. So untuk tahun depan yang paling penting aku rasa semua selamat dulu, ataupun semua macam kita bertabah Dalam dulu. keadaan selamat. Selamat. Lepas tu kita bersatu. Bersatu. Kita Lepas lepas baru kita itu gerak. baru kita push bergerak kan. Sama-sama kita. Baik, macam Datuk macam mana Datuk tahun 2023? Rasa tadi macam banyak ni perancangan ni. betul. Tapi nanti perancangan dulu yang kita banyak. berhenti rehat dulu, nanti baru kita sambung lagi, Datuk. Betul. Boleh. Okey, kita kembali lagi selepas ini di Iris Wanita. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami dalam Iris Wanita. Kita boleh. Kita boleh tahun 2023. Ini hari kita masih lagi dalam topik kita boleh dan kita nak, sebenarnya tujuan kita nak memberi inspirasi kepada penonton di luar sana. Tak kira lah wanita ke lelaki ke umur berapa pun tak kisah. Yang penting kita boleh. Jadi kita nak sambunglah soalan kepada kita punya tetamu jemputan kita pada hari ini. Kita nak tanya pada Datuk. Okey. Datuk sambung balik dengan Ya. perancangan untuk tahun 2023. Adakah ada berita baik untuk para wanita di luar sana? Okey, ni yang nak share sangat ni, yang excited nak share. Okey, memang kita ada big campaign yang kita as kita tahu yang 2023 ni ekonomi bukan Malaysia saja, dunia juga tidak berapa memberangsangkan. Memang dah diwar-warkan. Memang dah diwar-warkan kita untuk standby, untuk bersedia. So bila ekonomi tak berapa bagus ni, yang banyak affectednya ialah wanita. Sebab apa, kita ni fikir everything. Macam lelaki dia fikir satu je, tetapi kita semua kita nak fikir anak lah, family lah, rumah lah, pinggan mangkuk, pakai baju, semua sekali kita nak fikir. Jadi bila kita kata orang terlalu memikirkan pasal tu semua, apa yang affected kat kita adalah mental. Jadi kita ada satu big campaign next year dinamakan Are You Okay? So Are You Okay ni Kelab Wanita Ikon akan menganjurkan kempen yang kita bekerjasama dengan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga beberapa kementerian yang saya tak boleh nak cakap lagi sebab masih dalam perbincangan antara kementerian. So untuk kita betul-betul turun padang sampai ke angka ubi. That's why saya kata kita ada troopers, kita ada dekat negeri-negeri semua. Sekarang ni pun kita dah start banjir di Kelantan sekarang ni. So Wanita Ikon Kelantan saya dah turun padang, naik bot, sampan, mantau bekalan, dan juga beramah mesra dengan wanita semua, menanyakan kepada mereka Are you okay? Cakap Kelantan apa kan dipanggil? Mokedok. Kelantan. Jadi kita ikut bahasa masing-masing, dan Wanita Ikon tu datang dan membagi dia orang semangat, dan juga apa ni lah. So jadi next year ni dengan ekonomi kita yang macam tu, saya rasa kempen ni sangat berpatutan dan juga sangat bertepatan. Sebab kita nak memperkasakan wanita supaya bila mental tu relax, calm down, baru kita boleh fikir dengan waras apa yang patut kita buat untuk kita mengharungi dugaan yang datang tu. So persediaannya adalah mental. Tadi Prof pun cakap kan mental. So tapi kita nak minta sedikit tips lah kan. Kalau kita nak berjaya, semua orang cakap persediaan mental, tapi macam mana dengan suri rumah? Yang dia rasa untuk diri sendiri pun tak boleh nak fikir, macam mana lah nak fikir untuk orang lain. Mungkin ada sedikit tips macam mana untuk menyediakan persediaan mental dalam keadaan bulan ini, bulan depan nak naik sekolah lagi kan. Sebenarnya saya mensyorkan banyak wanita agar mempertingkatkan ilmu mereka dulu. Sebab ilmu tak perlu pergi sekolah pun, sebenarnya sekarang secara maya, online, banyak benda yang mereka boleh mempelajari. Dan juga aku setuju bahawa wanita ini
dia terlampau dedikasi. Kadang-kadang dia tak fikir diri sendiri kan, dia fikir orang lain. Tapi itu hati besar kan. Tapi kita kena tahu bahawa jikalau kita tak kuat, bagaimana untuk membantu orang lain kan. So banyak yang kita showkan bahawa wanita untuk menjadi tabah semua benda, belajar sesuatu yang baru. Ataupun jangan hanya tersekat dalam keluarga saja, anda kena ada ruangan masing-masing. Sebab banyak yang tak ada ruangan masing-masing, dia hilang diri sebenarnya. Aku pernah cakap dengan banyak wanita yang memang dia workaholic, tapi lepas kahwin dia asyik fokus keluarga saja. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya kamu kena ada ruangan dan juga kawan ataupun kita cakap community masing-masing. Kita cakap seorang kuasa seorang kita limitasi kan, gabungkan. Kadang-kadang pula ada banyak forum online semua, join saja. Sebenarnya banyak yang kita nampakkan banyak fikiran mental ini sebab dia harungi bersendirian. So kita kena wujudkan ruangan, forum dan juga pelbagai aktiviti untuk kita bergabung tenaga sebenarnya. Jadi banyak benda yang kita cakap, jangan kita cakap kita nak menjaga keluarga, tapi jangan abaikan kekuatan kita sendiri. Sebenarnya wanita ini dia kuat. Jikalau dia jatuh, dia akan bangkit lagi. Sebab tengok emak kita, semua pun boleh buat. So kita wanita, kita kena bekerjasama, kita kena juga tolong satu sama lain. Saya sentiasa cakap wanita ini memang kita kena bergabung tenaga. Itu yang Apapun sangat kita jangan bersendirian kan. Jangan bersendirian. Bila bersendirian tu yang berbahaya. Kita punya emosi, mental dan sebagainya. Okey, bila bercakap tentang emosi dan mental ni, Datuk bila bercakap je tentang ni, kita ambil daripada segi tahun ni punya orang kata untuk cabaran kita ataupun apa kita punya inspirasi untuk tahun hadapan, tapi masih lagi tak tercapai azam tu kan. Dan kadang-kadang bila azam tak tercapai ni yang membuatkan kaum wanita ni berasa rasa sedih dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk menaikkan semula semangat mereka ni, Datuk? Okey, memang kita semua ada impian dan harapan kalau kita nak kata orang, setiap antara kita memang kita ada impian dan harapan tu. Tapi kalau kita tak tercapai, jangan putus asa. Jangan putus asa sebab masih ada lagi masa untuk kita mencapainya. Jadi itulah sebabnya macam bagi saya lah kan, saya datang daripada keluarga yang susah dulu. Okey, inspirasi saya masa tu adalah mak saya. Saya nak bangkit dan jadi successful sebabkan mak saya susah. Jadi saya nak tengok dia senang. Jadi saya mencuba daripada umur saya yang muda and saya mencuba sampailah saya ke hari ni. Mak saya lah orang yang paling bahagia. Alhamdulillah. That's why. Jadi kepada wanita, itulah yang saya selalu tekankan pada mereka semua. Jangan putus asa sebab ada masanya yang kita akan ke atas. Tapi kita kena berusaha. Walau apa pun yang melanda diri kita, kita kena maju ke depan dan juga kita mesti percaya yang sukses tu adalah di hadapan kita. Percaya. Betul, sebab itulah kita cakap kita kena usaha dulu. Baru kita tawakal. Tapi kita kena ada goal tu. Yelah, tak cepat atau lambat pasti akan tercapai. Target kita. Kalau tak ada tu susah lah kan. Macam mana tu? Kita kena kata orang ada some inspirasi ataupun mentor yang kita rasa dia boleh memberi semangat kepada kita. Jadikan batu loncatan sekarang untuk kita. Ni kan social media banyak. So cuba hari-hari pagi-pagi tu dengar motivasi daripada ramai motivator yang dalam social media yang boleh kita dengar. Mungkin ada sesuatu daripada motivation tu terkena dengan kita dan membangkitkan semangat kita. Tu I like what you are saying tadi, doktor, about the kena ingat pada diri sendiri juga wanita. So Are You Okay campaign ni kita ada berbagai pengisian next year. Kita fokus kepada wanita dan remaja. Jadi apa yang kita buat, one of it yang kita buat adalah kita akan adakan larian wanita sahaja. Wanita sahaja larian so kita nak masuk Malaysian Book of Records. Wanita saja. And dia punya tema adalah me time. Me time. Wanita kena perlu ada me time. Perlu ada me time. Kalau tak ada me time tu yang jadi stres. Sebab itulah dalam Iris Wanita kita ada pun ada me time. Wow. Wanita
ni dia memang tak boleh lari dengan me time. Dan me time ni kita dah perkenalkan dari awal supaya kaum lelaki faham Betul. me time tu apa. Betul. Dan para wanita pun tahu, oh kita kena ada me time. Semua actually me time tu, kalau lelaki kan dia benarkan kita untuk ber-me time kan, actually bagus untuk diorang. So bini balik kan fresh mind and everything, tak adalah pop-pet kan. Ini pop-pet dia pun pening kan. So sometimes bagi wanita ni me time, and dia balik tu akan fresh. Very fresh. Dan dia akan rasa happy, and dia rasa appreciate husband dia jaga rumah, jaga anak masa dia me time kan. Dari Jadi me time para jangan suami dapat. tu kenalah bagi para isteri yang dekat rumah ni join event yang akan datang ni kan. Larian me time ni kan. Okey, apa pun kita ada bingkisan istimewa dia. Apa kata kita saksikan dan kita kembali lagi di Iris Wanita. Francisca Peter bukan nama asing di dalam dunia muzik tempatan. Bahkan beliau juga dikenali seluruh negara melalui lagu Setia yang dikatakan lagu kebangsaan yang kedua selepas lagu Negaraku pada tahun 1988. Karier nyanyian Francisca bermula selepas tamat pengajiannya di usia 18 tahun. Ibunya juga menjadi pendorong untuk setiap kejayaan kariernya beliau sebagai penyanyi. Selepas habis secondary, saya mula bekerja di sebuah syarikat independen untuk tourism. Kerja saya pertama sebagai seorang sales rep. Masa tu saya memang muda lagi, baru umur 17. Masa baru keluar kerja pun takut juga sebab masih muda lagi kan. So I just beritahu mak saya, okay tak apa, saya pergi kerja, so boleh tolong keluarga. Masa tu keluarga saya tu memang miskin, so saya keluar kerja. Lepas tu keadaan tu memang dah macam lebih susah sikit. So then baru saya beritahu ibu saya supaya saya jadi penyanyi. Maybe mungkin boleh bawa lebih macam more money ke. Ibu saya selalu sembahyang semoga saya sihat dan tak ada apa-apa yang terjadi pada saya. Itu je, mak saya selalu sembahyang untuk anak-anak dia semua. Dia tahu saya minat sangat nyanyi and dia percaya pada saya. She believes in me that I said no, I don't. Then like that. Francisca Peter merupakan artis Malaysia yang pertama yang memenangi Asian Song Festival pada tahun 1987 dan artis pertama Malaysia dijemput merakam lagu di Amerika Syarikat berduet bersama jazz saksofonis Carl Bennett. Anak kedua daripada 4 adik-beradik ini juga merupakan pengubah lagu dan turut memenangi pelbagai anugerah sepanjang kariernya. Memang kita semua tak perfect. Sometimes ada ibu bapa yang baik, ada yang tak baik juga. Anak-anak sekarang ni untuk masa depan tak tentu. Semuanya tak tentu sekarang. Tak tahu macam mana. Besok pun tak tahu macam mana. So, only advice is, kalau anda minat sesuatu, harus, go ahead dan cuba. Kalau you suka jadi pelukis ke, penyanyi ke, pemuzik ke, never mind, it's okay, try. Dia ada banyak platform. Anda boleh pergi cari kerja. Mana-mana boleh dapat kerja tu, ambil first. Then you tengok macam mana. Setengah memang minat belajar. Yang setengah tu memang mungkin tak minat sangat. Tapi, there is work. Kita harus cari. Cari just to get a job. Carry on with your life. Tapi yang paling mustahak pun jangan lupa untuk jadi seorang yang jujur.
kita hidup dalam dunia ni banyak masalah sekarang. Kalau kita nak selalu dengki ke, I memang tak suka perkataan itu tau. Siapa yang invent perkataan tu, dengki? Kan? It's so crazy kan? Dengki already sounds macam, dengki perkataan itu. But kita tak boleh simpan lama tau. Kalau seseorang sakitkan hati you ke, kita kalau simpan itu tak baik. It's really menyakitkan diri sendiri, you know. But kita harus maafkan, dan kalau kita tak nak campur, kita jauhkan diri daripada keadaan itu ke atau those people ke. But you just maafkan saja dan terus hidup. Setiap detik waktu dalam kehidupan insan yang bernama Francisca Peter menjadikan beliau lebih matang dan bersemangat selepas beliau dilantik menjadi duta untuk organisasi kebajikan antarabangsa World Vision di Malaysia, International Aid Organisation World Vision 2006 hingga sekarang. Saya berterima kasih kepada mereka yang panggil saya semua, bagi saya call me all kinds of things lah, from ikon perpaduan lah, and then fundraising queen lah, and then baru-baru saya ni beberapa hari lalu saya masih adalah duta untuk organisasi antarabangsa untuk keluarga dan kanak-kanak miskin, World Vision. Ini akan jadi tahun yang ke-18. Saya bertuah sebab saya masih boleh tolong dan highlight keadaan mereka dalam kemiskinan. Hari-hari saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan sebab saya masih ada di sini. Kalau besok tak ada pun, saya harap mungkin saya pun berterima kasih sebab time out already, so I have to go. Ini saja yang saya tahu nyanyi. Ini ada my career daripada dulu sampai sekarang. Saya selalu berdoa that saya boleh selalu ada kerja. People will still call me, masih akan ingat saya dan panggil saya untuk menyanyi. Kepada semua yang menyambut Hari Christmas, selamat Hari Christmas. Dan saya berdoa semoga Malaysia selalu aman dan damai. Kita bersatu dan have a wonderful, happy New Year. Dia, Datuk Francisca Peter. Ya, kembali lagi bersama kami di Iris Wanita dan kita nak sambung perbincangan topik kita hari ini mengenai Tahun Baru 2023. Baiklah. Kita boleh. Boleh. I dah belakang dah. Semangat. boleh. Okey, Datuk. Balik kepada perbincangan kita. Macam Datuk katakan di awalnya tadi, tahun 2023 mungkin kita akan berdepan dengan bukanlah kegawatan ekonomi tetapi cabaran yang lebih besar lagi kan di era globalisasi ni. Jadi, apakah mungkin tips yang boleh Datuk berikan kepada penonton Iris Wanita tentang menghadapi kewangan pada tahun hadapan? Actually tahun ni lepas PKP memang kita buat market study apa masalah, macam mana wanita ni nak bangkit daripada 2 tahun tengah stres dengan mental dia, dengan financially semua terjejas kan. Jadi tahun depan untuk Are You Okay ni juga, dalam kempen ni juga kita ada memperkasakan wanita dari segi ekonomi. So apa yang kita buat adalah kita bagi dia orang bisnes yang tidak perlu mengeluarkan modal. Jadi dia jadi dropship je. Sekarang kan social media. So semua orang boleh akses kepada social media. Daripada you hari-hari tengok scroll social media tu, why not you sell something? Scroll tu biar membawa duit jugalah. Membawa duit. Bukannya kosong je scroll. Lepas tu tak ada apa-apa income kan. Betul, jadi, tapi kan Datuk kan apa yang saya nak tanya dekat Datuk sebenarnya okey, kalau macam kita bercakap tentang untuk mencari income, pendapatan sampingan dan sebagainya kan. Tapi adakah sebenarnya tahun hadapan mungkin merupakan tahun yang sesuai untuk mereka yang ingin memulakan perniagaan, berhenti kerja? Kalau sekarang ni makan gaji, mungkin adalah masa
masa sesuai untuk berhenti kerja dan cuba orang cakap memulakan perniagaan, ataupun tetap juga makan gaji tetapi boleh memulakan side income? Side Mana income. yang sepatutnya dipilih? Jangan berhenti kerja. Jangan kerja. Aku dah cakap mata saya dah cakap jangan berhenti kerja, jangan. please. Ya, Because jangan. apa, memang because bila kita tahu dah market is not very good kan, tak berapa bagus, so better kita stay dekat kerja dan cari pendapatan sampingan yang macam saya cakap melalui social media and everything. Boleh buat malam-malam lepas you balik kerja and everything, tetapi jangan berhenti kerja. Because it's a big mistake you berhenti kerja sebab ekonomi tak berapa memberansangkan. Dan sekarang ni ramai sangat lepas PKP ni ramai sangat orang buat bisnes. Apa Terlampau istimewanya banyak. you kalau you kata you jual nasi lemak, orang sebelah jual nasi lemak, sana jual nasi lemak. Apa istimewanya nasi lemak you compare with others? Kenapa orang nak beli daripada you? So jangan, please. Jangan dulu. Kadang-kadang bila orang tengok ramai yang berniaga dan berjaya, itu yang menyebabkan mereka Dia ni, rasa- terutamanya golongan yang muda ni kan. Betul, Macam okey, berhenti kerja dan cuba perniagaan. Ni yang kita risaukan. Cuba tanya orang yang berjaya tu. Macam mana? Senang ke tidak, Macam mana dia nak berjaya? Baiklah, kita faham setiap insan dia lahirkan tak semua dia boleh buat. Betul. Okey, ada yang boleh berniaga, ada yang tidak boleh berniaga. Betul. Bagaimana kalau suri rumah tak ada income langsung kan? Walaupun kita rasa bersyukur sebab bila naik sekolah nanti Perdana Menteri kita dah umumkan kita Bantuan. anak-anak akan dapat bantuan RM150 seorang. So alhamdulillah kita dapat. Tetapi macam mana inisiatif sendiri daripada mungkin kerajaan dah bagi, tapi kita ni yang kita ada income. Sebenarnya suri rumah, sebab saya ada turun padang untuk tengok, sebenarnya sekarang banyak job untuk translator. Translator kan sebenarnya dia boleh kerja dari rumah, tapi dia bekerja dengan syarikat daripada USA. Jadi saya showkan suri rumah agar tahun ini mempelajari bahasa yang baru, lepas itu boleh jadi translator atau interpreter kat rumah, sebab gaji dia sebenarnya sangat tinggi. Dan saya dah tengok banyak sebab Malaysia ni kita berbilang kaum, berbilang bahasa. Jadi kita kena tahu di mana keunikan kita dan kita boleh pergi ke sektor-sektor yang kita cakap memang dia nak orang yang berbakat kan. Jadi saya tengok banyak suri rumah sekarang dia belajar bahasa yang baru. Sebenarnya tak terlampau susah juga. Lepas itu dia jadi translator online, dia boleh kerja dari rumah. Jadi dan gaji dia sebenarnya sangat lumayan tau. Dan semua ini saya cakapkan, kamu tak boleh sekejap pergi satu bisnes kan. Kamu kena pelajari benda baru dulu. Jadi untuk 2023 saya showkan, kerja-kerja, jikalau suri rumah, sila invest dalam belajar benda yang baru dengan kos yang rendah. Sebab banyak sekarang anda pergi ke Harvard X semua free courses, Coursera semua free. Free hanya menggunakan internet yang suami bayar. Ya, internet je. Ataupun jikalau boleh pergi wifi atau apa kan, free. Coursera free, Linton semua banyak free, Harvard X pun free. Saya cakap just log in and free je. Apa lagi nak sebenarnya kan? Sebenarnya belajar dulu, lepas itu tengok apa ekonomi yang kita boleh masuk dalam dan boleh kerja online. Bukan saja jual barang. Sebab terlampau banyak orang jual barang dah kan. Generasi baru ekonomi 4.0, which is intellectual. Jadi bagaimana kita boleh jualkan intellectual kita. Jadi suri rumah ini banyak masa. Sebenarnya dia lagi bijak daripada kita. Yelah, tapi dalam mereka nak menguruskan anak-anak dan keluarga, bagaimana pula Datuk cara untuk mereka membahagikan masa dengan sempurna dan betul, antara kerjaya, nak cari pendapatan sampingan, nak menguruskan anak-anak dan keluarga, macam mana Datuk? I think time management is very important untuk semua orang. Kerja ke, tak kerja ke, duduk rumah pun actually is kerja. So ada time anak tidur, ada time malam anak dah tidur, you can do. Okay, now dengan social media dan internet, it's 24 hours. So you can do. Jadi tak ada alasan kata tak boleh lah sibuk dengan anak lah apa semua sekali. Tak ada. Anak pun kalau dah besar-besar dia pergi main sendiri dah. You can do something. You boleh belajar online macam tu. Ya, betul. I agree with doktor cakap that kita memang kena ada ilmu. Nak belajar bisnes pun kena ada ilmu. Sebab saya tengoklah tahun masa PKP kita turun padang bagi bantuan makanan seluruh Malaysia about 5,000 keluarga menerima. Tapi masa tu saya tengok macam ramai yang diberhentikan kerja dan juga ramai yang berhenti kerja sendirinya. Okay, so yang dia buat adalah dia duduk je rumah.
tak tahu nak buat apa, kulu kilir. Dah cakap, kenapa you tak belajar something? Belajar online. So masa tu lah ramai yang belajar online and everything. Lepas saja PKP, dia dah start buat bisnes kecil-kecilan, dan actually ramai juga yang jadi millionaire masa PKP. Kan waktu Yang time pandai. tu lah yang diorang bangkit kan, Ya, untuk yang cerdik, memulakan balik yes. kehidupan. Betul. Okey. Tapi selalunya kan lah Dr. Swinsi, apakah punca yang menyebabkan rata-rata di antara mereka ini kadang-kala gagal untuk mencapai matlamatnya? Tapi soalan ni kita nak doktor boleh jawab selepas ni. Kita akan berehat seketika. Teruskan bersama kami di Iris Wanita. Kembali lagi dalam Iris Wanita dan kita telah pun sampai di blok yang terakhir. Jadi kita nak terus menanyakan soalan. Okey, tadi sebelum kita berhenti rehat, kita dah tanya dekat doktor kan. Apa sebenarnya punca yang menyebabkan kadang-kala ada di antara kita yang gagal untuk mencapai matlamat? Mungkin impian itu sebab kadang-kala step dia terlampau besar. Sebenarnya banyak benda yang kita faham bahawa sekarang reality kan, kita kena ada milestone dulu. Goal kena ada. Tapi milestone, macam kita belajar muzik, takkan kita jump to grade 8. Anda grade 1 saja. Sebab kadang-kala anda tak tahu anda di mana, dan lepas posisi anda tak tahu mana, anda pergi saja, hantam saja. Tak boleh. Dan di mana kekecewaan itu ada sebab expectation dia tak sampai. Jadi saya sentiasa cakap, impian besar ada, tapi kena ada impian kecil juga kan. Takkan kita nak kuruskan badan satu hari 20 kilo, tak boleh kan. Tak boleh. Jadi kita kena ada impian yang realistik juga. Jangan kita berangan-angan saja. Kita kena potong-potong, slice. Okey, jikalau bagi saya kita ada tahun punya KPI kan, kita juga ada harian punya KPI. Kita kena ada rangkaan dia. hari, Ya, setiap jangan bulan. ingat impian itu akan tercapai dalam masa 1 bulan, 1 tahun, atau jikalau impian besar dia perlukan 5 tahun. Kan? So kita kena realistik dan setiap hari jadikannya sebagai lifestyle. Jangan last minute. Banyak yang tergopoh-gopoh last minute. Kalau sendiri macam mana kalau nak capaikan satu sasaran? Saya pernah terbaca masa terdapat nak dapatkan, dia ambil 2 degree terus, PhD terus sekaligus, bukannya satu tau. So macam mana pengurusan tu, kita nak tahu, nak sampaikan tu secara ringkas, macam mana nak secara tips ringkas bagi saya memang setiap tahun saya ada satu impian yang besar. 5 tahun ada impian yang lagi besar kan. besar, Tapi setiap hari jadual saya memang padat. Tapi seperti apa? Okey, Pagi buat seperti apa? Macam pukul 5 dah bangun nak pergi sekolah sebab pagi ada ajaran semua benda. Lepas pukul 5 saya ada kerja industri. Lepas pukul 5 pagi? Tak, lepas pukul 5 petang. Sebab kita ajar. Kadang-kadang ada kelas malam, tapi saya juga ada kelas sendiri. Tapi saya juga ada produksi. Sebab saya belajar sebab 5 tahun ni saya dalam saya bekerja dengan banyak produksi Hollywood kan. Tahu tak jadual mereka? Isnin sampai Khamis dia ajar. Jumaat, Sabtu, Ahad dia fly back to US to produce for Grammy or show, and then during summer break dia tour dengan artis. Aku tengok, wah, bagusnya. Dia tak bazir sebenarnya. Dia mempergunakan masanya dengan sepenuhnya. Bagi saya sekarang memang kadang-kadang tak tidur pun. Sebab banyak kita boleh kerja 24 hours disebabkan semua jam semua ini. Jadi bagi saya memang masa saya agak gila. Agak gila. Tapi saya dah cakap 2 tahun. 2 tahun sendiri. Ya, itulah yang pentingnya. Apa pun masa dan perancangan perlu dilakukan dengan betul. Tapi kan Datuk, ada juga wanita yang kadang-kala nak berjaya tapi penuh dengan alasan. Macam mana ni Datuk? Cara ringkas kita nak, dan ujung-ujung kita nak minta sedikit tips, pandangan dan nasihat kepada penonton di luar sana. Actually alasan ni lah yang membuatkan kita di apa kata orang, tak boleh maju ke depan. Jadi jangan ada alasan. Tolonglah. Kalau kenapa kita kat rumah jaga anak apa semua, kita demam pun kita jaga anak kan. Betul. Tak ada pula alasan kan. Macam tu juga dengan kehidupan. So maknanya apa pun yang kita nak buat, jangan bagi alasan. Saya memang pantang betul orang bagi alasan ni, because dalam hidup saya tak ada alasan. Apa pun kita tempuhi. Jalan je terus. Kan kita boleh. Kan? Betul. Kita boleh. Kita boleh. Baiklah, kita dah dapatlah kata-kata mutiara yang sangat berharga. Kita tahu
nak masuk tahun 2023, maksudnya kita tahu angka. Maksudnya kalau kita tahu angka, kita tahu kira-kira. So maksudnya perancangan pun ada melibatkan kira-kira. Begitu ringkas sekali kita tahu tengok kalender, kita tahu macam mana nak merancang, macam mana kita nak apa kata Budget lagi. Ya, Budget kena kan, budget, betul. tambah ilmu. So jangan lupa kita kena jadi seorang wanita. Apa pun yang penting jangan yang berputus bijak. asa jangan rasa macam kalau tahun ni tak tercapai dan tahun depan pun rasa macam alah lemah longlai je tak nak capai azam tu kan. Tak dapat capai tahun ni, kita boleh bawa ke tahun depan. Bukanlah sesuatu benda yang memalukan pun kalau tak dapat capai azam. Betul Datuk dengan doktor kan. Masih tak terlewat. Masih tidak terlewat untuk kita. Okey, jadi mungkin di kesempatan yang akhir ini Datuk dan juga doktor ada ucapan tahun baru atau sebagainya. Silakan. Okey, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua yang menonton Irish and keep tonton Irish because konten yang bagus-bagus maknanya untuk kita memperkasakan diri kita untuk maju ke depan. Selamat tahun baru semua. Okey, Bagi doktor. saya syorkan semua wanita, jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Hanya bandingkan diri anda dengan semalam saja. Jadi teruskan usaha anda, pasti boleh. Dan juga satu demi satu anda pasti mencapai lebih banyak benda dan juga maklumat yang lebih besar. Nampak? Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan. Bandingkan diri kita dengan diri kita yang semalam. Baik, nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Nur Maziah dan juga Profesor Madya Dr. So Winci kerana sudi bersama dengan kami di hujung tahun ni. Dan sebenarnya cerita hujung kita sebenarnya dah di hujung rancangan kita. Episod kita hari ni yang terakhir. Hujung episod. Kita dah habis Musim satu kita yang ni musim. lah. InsyaAllah kalau kita disambung lagi, InsyaAllah. Kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi di tahun hadapan untuk musim yang seterusnya. Tetapi apapun kita tetap lagi bersama dengan Irish Wanita, di mana kami punya misi adalah untuk memperkasakan wanita, di mana kita harus mendengar dan memberi inspirasi yang sangat positif kepada para penonton di luar sana. So kami nak ucapkan terima kasih kerana sudi support daripada selama ni satu tim kita orang ni. Kak Ada daripada bulan 6 kan, daripada sampai kita punya kru semua ingin 12 mengucapkan sampaikan salam kepada anda semua dan kami ingin memohon maaf sepanjang kami punya bersiaran. Mungkin ada yang menyinggung perasaan dan semua, sebagainya. dan kami juga nak ucapkan selamat tahun baru tahun 2023 kepada anda semua. Semoga yang baik-baik saja untuk kamu. Ya, betul. Jadi saya Dayana melabuhkan tirai Irish Wanita untuk tahun ini. Kita jumpa lagi insya-Allah tahun hadapan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.